Okey, nampak? Nampak tak saya share ni? Nampak. Okey. Okey, kita lihat semula. So hari ni kita nak bincang latihkan diri 7.2D, muka surat berapa tadi? Muka surat berapa? 218. Okey, 218. Okey. So soalan yang pertama, berdasarkan histogram tadi, adakah bentuk taburan tadi adalah simetri? Berikan sebab anda. Okey, kita rujuk balik muka surat 204 buku teks. So kalau simetri sepatutnya dia mestilah kalau tak pun dia tengah-tengah tu tinggilah. Yang tinggi di tengah-tengah dia mesti balance sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey, kalau kat sini dia bukan simetri kerana apa? Kerana paras gula. Paras gula tertumpu pada bahagian kanan histogram ni. Nampak ni tertumpu pada bahagian kanan histogram. Iaitu nilai yang lebih tinggi tu sebelah kanan. Yang bawah yang sebelah kiri tu bacaannya rendah. So kita boleh tulis kerana paras gula tertumpu pada kanan histogram. Okey, next soalan B. Hitung min dan sisihan piawai bagi bacaan gula dalam darah. Okey. So, kalau kes ini saya dah siap-siapkan jadual. Saya siap-siapkan jadual. So, tugas awak ialah sepatutnya jadual ni kosong lah. Awak kena menentukan selang kelas. Okey, kalau kita tengok dekat jadual ni, dia start daripada 2.95, kemudian 3.95 and 4.95 ini adalah sempadan atas. Sempadan atas. Okey, jadi macam mana kita nak bentukkan graf selang kelas ni? Okey, kita tengok So dia 2.95. Ini adalah sempadan bawah. Sempadan ataupun sempadan atas bagi kelas sebelum. So 2.95 untuk dapatkan selang kelas dia kita tambah dengan 0.05. 0.05. Jadi had bawah bagi kumpulan yang pertama ialah 3.0. Okey, 3.95 ni adalah sempadan atas. Sempadan atas bagi kumpulan yang pertama. Kumpulan pertama ni kumpulan pertama ni. Ini kumpulan pertama. Kita tahu sempadan atas dia 3.95 berdasarkan pada graf ni. So macam mana kita nak dapatkan had atasnya? So kita tolak 3.95 tolak 0.05. So kita dapat 3.9. Jadi terbentuklah satu kumpulan kelas iaitu start daripada 3.0 hingga 3.9. Okey, ada soalan? Macam mana nak bentuk selang kelas ni? Ada soalan? Semua faham? Faham, Cikgu. Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, next untuk kumpulan yang kedua. So kita tahu tadi sama cara dia di mana 4.95 yang ini tolak dengan 0.05. So tadi kita dapat so 3.9 tolak 0.05. 4.95 tolak 0.05. So kita akan dapat selang kelas yang kedua iaitu 4 hingga 4.9. Jadi bila kita nampak dia punya corak ni, jadi kita boleh terus je, tak payah nak terus kira 5 hingga 5.9, 6 hingga 6.9, 7 hingga 7.9, 8 hingga 8.9. Okey. Seterusnya seterusnya ialah awak perlu isikan kekerapan. Kekerapan.
Kekerapan ialah kita boleh baca daripada histogram. Okey, untuk yang ni kita baca. So rujuk pada buku teks, grafnya kat sini kecil, baca daripada buku teks. Okey, so kekerapan ini ialah 4. Okey, kemudian 10, 20, 26, 40, 30. Okey, so kita masukkan dalam jadual. Okey, titik tengah. Dah lepas buat kumpulan tadi, carikan titik tengah, tambahkan bagi 2. Tambahkan had atas dan had bawah. Okey, kemudian kita bahagi 2. So kita nampak kita akan dapat ni 3.45, 5. X, F. Ini X. Okey, darabkan setiap kumpul. Sekan 2. Okey. X kuasa 2. X kuasa 2. Fx kuasa nilai 3.525. Untuk fx kita tambah ke keseluruhan 88. Dah siap, baru kita boleh tentukan mean. Tentukan mean. Kalau dalam rumus, dan mean juga dibekalkan, iaitu mean, iaitu x bar, iaitu jumlah okey, nampaknya tadi ada gangguan. Okey, sekarang dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Kalau ada masalah gangguan internet ni, tolong bagi tahu saya, ya. Saya tak dengar, saya tak tahu. Okey, nampak tak apa yang saya share ni? Nampak. Nampak, okey, yang buat jadual ni, jelas tak buat jadual ni macam mana? Okey, tadi saya dah sempat tak jadual ni? Sempat tak saya tunjukkan jadual? Okey, kita teruskan, ya. So mean iaitu x bar, formulanya fx per dengan n, ataupun f lah. So
Iaitu 886.5 bahagi dengan 130. Okey. So kita akan dapat 6.82. Apakah unit dia? Unit dia ni, millimol per liter. Okey, millimol per liter. Okey, keluarkan kalkulator untuk menyemak jawapan. Okey, sekejap sebelum saya teruskan dulu sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Sisihan piawai. Apa formula sisihan piawai? EFX kuasa 2 per EF tolak min kuasa 2 punca kuasa. Per F tolak X bar kuasa 2. Okey. So kita terus masukkan nilai 6283.525 bahagi dengan 130, kemudian tolak dengan 6.82 kuasa 2. Last sekali barulah kita puncakan. So kita dapat sisihan piawai. Sisihan piawai ialah 1.35 kg. Unit tak payah tulis pun tak apa. Okey, ini pengiraan manual. Awak kena tahu menggunakan formula. Okey, so kita tengok pengiraan yang menggunakan kalkulator. Okey. So, keluarkan semua kalkulator. Okey, reset all balik kalkulator. Jangan ada data-data yang lama-lama tu. Okey, kemudian kita mod pilih SD. Okey, dekat skrin tu ada tulis SD. Lepas tu nak buat apa? Masukkan data. Macam mana nak masukkan data? Apa yang kita kena masukkan? Masukkan apa cepat? Kat muka surat berapa? Titik tengah. Titik tengah dengan kekerapan. Okey, boleh buka buku teks muka surat 212. 212. Ya, betul. 212. Okey, ini untuk semak jawapan. Untuk semak jawapan. Kalau untuk mengira, saya pernah share slide sebelum ni. Awak tengok balik rakaman video yang kita pernah buat tu. So, untuk mencari jawapan dulu. Untuk mencari jawapan, so kita masukkan titik tengah. 3.45. Apa dia? Shift, koma. Betul tak? Shift, koma. Shift, koma. Kemudian kita masukkan kekerapan iaitu 4. Okey, saya nak semua buat sama-sama. Masukkan 4. Okey, tekan M+. Okey, kemudian kita masukkan next lagi. 4.45. Shift, koma. 10. M+. Kemudian 5.45. Shift, koma. 20. M+. 6.45. Shift, koma. 26. Lagi 7.45. Shift, koma. 40. Okey, M+. 8.45. Shift, koma. Okey, shift, koma. Sekejap, shift, koma dia tak jalan ni. Shift, koma. Dia kena keluar macam tu. Masukkan 30. So, tekan M+. Dapatlah N sama dengan 130. Okey. Semua dapat? Dapat. Okey, seterusnya kita nak tengok
apa? Min kan? Okey, saya nak tengok min ke tak nak tengok tu. Okey, tekan AC shift 1. Ke AC shift 1. Okey, so kita pilih 1. Tekan 1. Okey, kemudian tekan sama dengan. Nampak? So inilah dia fx kuasa 2. 6283.525. Okey, kemudian so kita dah boleh tengoklah jadual kita ni. Okey, next tekan AC balik, tekan shift, tekan 1 sekali lagi. Okey, kemudian kita tekan 2, pilih 2. So kita tekan sama dengan, kita akan dapat 886.5 yang ni. Ni fx kita. Fx kita. Dan N tadi kita dah tahu dah 130. Okey, so kita nampak ni jadual. Jadi kita gunakan yang kita dapat tadi, carilah nilai sisihan piawai dan min. So min kita 6.82, sisihan piawai kita 1.35. Okey, cara nak menyimak min kita ni betul atau tidak. Okey, jangan off balik data. Jangan off, jangan hilangkan. Data tadi dah masuk, dah masukkan titik tengah, dah masukkan kekerapan. Jadi kita nak semak. Tekan on sekali lagi, on ataupun AC pun boleh. Tekan shift, tekan 2. Tekan shift, tekan 2. Okey, untuk menyimak min, pilih 1. Tekan sama dengan. Okay, so nampak 6.82. Okey, sama. Sama. So tepat. Okey, kemudian kita nak semak sisihan piawai. Tekan shift, tekan 2. Okey, kita pilih 2. Okey, kita pilih 2. Tekan sama dengan so kita dapatlah sisihan piawai 1.35. Okey. Dah, saya dah tunjukkan cara manual, saya dah tunjukkan cara kalkulator. Okey, faham Ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. So, selesailah pengiraan. Next, kita masuk ke soalan C. Soalan C, bandingkan sisihan piawai bagi bacaan gula dalam darah. Antara 6 hingga 8.9 dengan sisihan piawai yang kita kira tadi. Sisihan piawai kita kira tadi 1.35. So, yang kita nak dia apakah sisihan piawai yang antara 6 hingga 8.9? Okey, 6 hingga 8.9 di sini. So kita wujudkan, kita ambil sahaja daripada jadual yang kita dah kira tadi. 6 hingga 8.9 ni, kita ambil jadual ni dan kita buat satu jadual barulah. Salin balik boleh ataupun terus saja daripada jadual ni. Okey, dan kita tahu fx-nya, kita tahu x kuasa 2 tu semua kita dah salin balik. Okey, jadi macam biasa kita kira sisihan piawai. Kirakan min dan kirakan sisihan piawai. Okey, kita kirakan min dia. Okey, macam mana nak kira min? Okey, terus guna kalkulator je lah. Okey, kalkulator tadi buka. Kalkulator tadi buka. Okey, reset all balik. Sebab kita nak masuk data yang baru. Reset all balik, tekan all. Sama dengan 2 kali. Okey, kita masuk data yang baru. So data baru kita ialah titik tengah ni 6.45, kekerapannya 26. Okey, pergi mod, pilih SD. Okey, masukkan 6.45. Saya harap awak lebih laju daripada saya nak menekan dekat ni pun lambat ni. 9.45 shift koma 26. Okey, M plus. Okey, kemudian kita masukkan 7.45 shift koma. Masukkan 40. M plus. 8.45. Okey, sorry 8. 8.45 shift koma 30.
30. So N dia ialah 96. Okay, N dia 96. So jumlah Fx dia ialah 96. Jumlah F dia. Okay, kemudian apa yang kena cari ialah jumlah Fx. Jumlah Fx. Okay, jadi data yang sama, tekan shift, tekan 1. Okay, tekan 1. So kita dapat 5443.8. 5443.8. Okay. Kemudian shift 1 pilih 2. Sama dengan 719.2. Betul tak? Siapa yang dah buat tu? Mana tadi? 71. Betul 719.2. Okay, next. Kemudian kita pun gunakan maklumat ini dan kita carilah sisihan piawai. Cari sisihan piawai. So cari min dulu. Min ialah Fx 719.2 bahagi dengan 96. Okay, tolong kirakan dapat berapa min? 719.2 bahagi 96. Berapa? 7.49. 7.49. Okey, itu min. Okey, sisihan piawai. Okey, kita masukkan dalam formula iaitu kita terus puncakan. Kita dah tahu kan jalan kerja. 5443.8 bahagi 96 tolak dengan 7.49 kuasa 2. Okey, dapat berapa? Dah bahagi dulu, kemudian tolak dengan min kuasa 2, kemudian barulah akhir sekali baru puncakan. Dapat berapa? .7789. 0.7789. Okey, saya saja nak awak sama-sama kira. Lepas ni tak payah nak banyak kali ulang balik video ni kita dah biasa kan. Okey, so kita semak jawapan kita betul ke tak? Okey, tekan on semula, tak payah reset all, tekan on saja, tekan shift, tekan 2. Okey, kita pilih 1 untuk semak min. Okey, tekan 1, tekan sama dengan. So samalah sama 7.49. Okey, so min kita betul, tekan shift sekali lagi, tekan 2, pilih 2. Okey, tekan sama dengan. So kita akan dapat 0.763. Kat sini awak dapat 0.7789 nanti kita semak balik kita cek balik apa yang salah kira. Mungkin ada salah kira kat sinilah sisihan piawai tu. So apa yang kita dapati ialah sisihan piawai sepatutnya jawapannya 0.76 nanti betulkan semula yang ni semak balik 0.7789 ni. So bila kita dapati bacaan gula yang dalam antara darah 6.0 hingga 89 ni, bacaan sisihan piawainya adalah lebih rendah iaitu 0.76 berbanding tadi sisihan piawai yang kita dapat 1.35. Itu je sebenarnya dia nak suruh bandingkan. Bila nak bandingkan kita kena tunjukkanlah bukti. Kalau ikutkan kat sini kita dah tahu dah. Dia memang sepatutnya sisihan piawainya lebih rendah. Sebab serakan datanya kecil. Serakan data kecil. Tetapi kita kena tunjukkan bukti juga dengan pengiraan. Dengan pengiraan. Tunjukkan min, tunjukkan sisihan piawai dan kita bandingkan. Okey, so faham untuk soalan nombor 1. Ada soalan? Ada soalan tak? Kalau tak ada, saya nak pergi seterusnya. Okay, tak ada Okay, next kita pergi slide yang seterusnya. Okay, ini yang kawan awak dah buat. Okay, kita semak saja. Okay, ada 2-3 orang tapi saya tak sempat sebab ini yang malam tadi yang saya minta je.
Bila malam saya akan prepare untuk esok. So untuk hari ni saya prepare untuk yang esok punya pula. Jadi saya tak dapatlah nak masukkan yang siapa dah hantar. So kita semak untuk soalan nombor 1. Okey, markah dia kalau ikutkan markah kat sini Ini soalan ni bahagian B. Bahagian B paling tinggi markah dia 9. Paling tinggi markahnya 9. Okay. So untuk ni jawapannya tidak. Okey, betul. Kerana paras gula tertumpu pada kanan histogram iaitu nilai paling tinggi. Okey, betul ya. Satu markah untuk tidak dan satu lagi jawapan untuk alasannya. Okey, yang B pula buat selang kelas. Okey, selang kelas yang betul. Kekerapan masukkan jawapan dengan betul. Titik tengah pun buat. Setiap jadual ni diisi dengan betul. Kolomnya semua betul. So kalau ikutkan kat sini markah dia dalam kita tak pasti lagi. Mungkin 3 ataupun 2 markah lah untuk jadual. Okey, kemudian min. Tunjukkan jalan pengiraan min dan sisihan piawai. Okey, dan untuk soalan C. Okey, tunjukkan jadual. Okey, kemudian tunjukkan pengiraan sisihan piawai. Okey, dan alasannya dibandingkan. Sisihan piawai bagi bacaan gula dalam darah antara 6 hingga 89 adalah lebih rendah kerana serakan datanya lebih kecil. Okey, tahniah. Tahniah lah. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada saya pergi laju-laju soalan nombor 2. Okey, sebab kita dah nak ambil masa ni dah ambil masa sepatutnya. Okey, kita pergi soalan nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan hasil statistik, analisis statistik pasaraya P dan Q. Okey, bagi 10 kilogram beras P dan Q. Okay, dia beri tekan min bulat bagi pasal lain. Tanya ada kelas ke selepas ni? Ada kelas ke selepas ni? Tak ada? Okay, kalau tak ada saya lajukan je sebab masa pun dah habis. Okay, so min untuk pasal P dan Q 32. Julat, apa formula julat? Apa formula julat? Nilai maksimum tolak nilai minimum. Okay, bagus. Betul. Nilai maksimum tolak minimum. So 40 tolak 26. Jawapannya 14. Jadi min dan julat bagi pasaraya P dan Q adalah sama. 32. Dan julat pun sama. Tengok maksimum dengan minimumnya sama. 40 tolak 32. Okey. Tolak 26. Sorry. Soalan A. Soalan B. Taburan harga beras di pasar simetri. Okey, jawab. Kerana min dan median adalah sama, iaitu 32. Median adalah di tengah-tengah julat, di tengah-tengah julat antara kuartil. Okey. Median dengan min adalah sama. Okey, kalau kita buat plot kotak, okey, nilai minimum dia. Okey, ini median iaitu 32. Minimum dia 32. Okey, sorry. Okey, kemudian kuartil ketiga 34. Kuartil satu dia berapa? 30? 30 berapa? Kuartil satu dia 30 kan?
Okey, nilai minimumnya 26, nilai maksimumnya 40. Okey, nampak kat situ ya. Jarak dia ni 2 dan 2. Okey. Nampak dia di median. Data. Okey. Okey, pasaraya tu biji dia berapa? Okey. Okey, lama ke saya putus tadi? Disconnection. Lama Sempat tak tadi? Mula-mula sangkut-sangkut, lepas tu baru cikgu keluar. Okey, okey, okey. Saya share sekali lagi. Okey, ni last lah. Okey, ni last. Sikit je lagi. Okey, nampak yang saya share ni? Okey, kita dah pergi soalan C Soalan C dia minta komen tentang median dan julat. Okey, inilah soalan bentuk SPM Awak nampak gambar otak tu soalan hebat dah. So awak kena terangkan julat antara kuartil bagi pasaraya P. Okey, so tolakkan tadi kuartil 3, tolak kuartil 1. Okey, ni julat dia lah, ni julat dia. Okey, kalau pasaraya Q pula 34 tolak 32. Dia punya kuartil 1. Kuartil 1 Q ni. Sorry, 32 ni. So 34 tolak 32, 2. Dia punya julat antara kuartil. So apa yang kita boleh katakan ialah julat antara kuartil bagi pasaraya P adalah lebih besar daripada pasaraya Q dengan nilai median di tengah-tengah. Manakala julat antara kuartil bagi pasaraya Q lebih padat dengan nilai median sama dengan kuartil ketiga. Tengok jadual kat sini. Median 34, kuartil ketiga juga 34. So dia padat kat sini itulah perbezaan antara kedua-dua. Okay, inilah salah satu bentuk soalan SPM lah. Okay, jadi kita tengok hasil kerja. Okay, tanya kerana berjaya menghantar tugasan. Awak boleh agakkan siapa? Kita semak.
Okey, tadi huraiannya lebih betul. Cuma saya lebih menghuraikan kepada plot kotak. Ini ekstra sajalah, ekstra. Sebab saya nak bagi gambaran bagaimana bentuk, sebab dia perlu komen tadi kan. Bila komen tu maksudnya kita kena tunjukkan lah. Saya kena tunjukkan macam mana bentuk apa tu, kat mana yang jumlah antara kakinya mana lebih besar, apa reason dia. Itulah bentuk soalan KSSM. Okey, setakat ni ada soalan? Boleh faham? Faham. Boleh. Okey, saya minta siapa yang belum siap, rujuk balik video ni dan salin balik jawapan yang saya share kat sini. Termasuklah plot kotak ni, termasuklah tadi apa, pengiraan untuk graf ni. Saya tak nak jawapan aja. Kalau dalam buku teks jawapan belakang ada ayat kan. Okey, awak kena tunjukkan ni. Siapa yang belum buat tolong salin semula apa yang saya dah ajar hari ni. Okey. Okey, itu saja tanya yang dah hantar, yang berjaya hantar. Okey,